Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar PM 28 Julai bersama saya Nazihah Khan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pasti tersenyum puas dengan keputusan mahkamah yang disabitkan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Dr. Muhammad Fuad Zakashi berkata, selepas mahkamah mendapati bekas Perdana Menteri itu bersalah dalam 7 kes berkaitan dana milik SRC International Sendirian Berhad SRC. Dalam catatan di Facebooknya, beliau berkata individu yang tersenyum puas apabila Najib dihukum bersalah ialah Muhyiddin, bukan Dr. Mahathir Mohamad. Beliau menambah, reaksi Muhyiddin digambarkan sedemikian kerana walaupun Najib menandatangani akuan bersumpah menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8, tetapi Perdana Menteri itu tidak boleh dibeli dengan sokongan sedemikian. Apa jua yang berlaku, keputusan mahkamah perlu dihormati. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak didapati bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana bernilai 42 juta ringgit milik SRC International Sendirian Berhad SRC. Bekas Perdana Menteri itu kelihatan tenang semasa Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membacakan keputusan beliau di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi. Menurut Muhammad Nazlan, pihak pembelaan gagal mewujudkan keraguan yang munasabah ke atas kes yang dibawa pasukan pendakwaan. Disebabkan itu, kata Hakim, pihak pendakwaan berjaya mewujudkan kes ke atas Najib melebihi keraguan yang munasabah. Keputusan hari ini adalah sabitan pertama Najib yang berdepan puluhan pertuduhan lain dalam skandal syarikat pelaburan milik negara 1MDB. Apa yang boleh dikata, keputusan sudah dibacakan dan rakyat sudah pun tahu. Meskipun Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hanya akan mengumumkan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Isnin ini, namun pasukan pembelaan sudah bersiap sedia membuat rayuan agar ahli parlimen pekan itu diberi hukuman ringan. Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah yang mewakili Najib berkata pihaknya akan membuat hujah lisan terlebih dahulu sebelum hukuman dijatuhkan minggu depan. Bagi tujuan itu, katanya, pasukan pembelaan memohon sedikit beberapa hari untuk berbuat demikian. Dalam prosiding itu, pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sitambaram. Sebagai rakyat Malaysia, lebih elok kita patuh pada perlembagaan undang-undang seperti termaktub dalam prinsip rukun negara. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah kecewa dengan penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak yang tidak mengamalkan penjarakan sosial bagi mengelakkan penularan COVID-19 ketika berhimpun di mahkamah siang tadi. Menurut ciapan di Twitternya, Dr. Nur Hisham berkata, setiap hari Kementerian Kesihatan mengingatkan rakyat Malaysia patuh kepada SOP untuk penjarakan selamat sekurang-kurangnya 1 meter, memakai topeng dan kerap cuci tangan. Namun apa yang berlaku hari ini adalah sebaliknya. Situasi itu juga menarik minat seorang wakil rakyat apabila bimbang berlaku kluster baru susulan himpunan Solidariti menyokong bekas Perdana Menteri itu di luar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur siang tadi. Sudah terang lagi bersuluh, harap rakyat terus patuh SOP menjelang Aidiladha ini. Menteri Kahanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob berkata, individu yang pulang atau memasuki Malaysia perlu membayar anggaran RM4,700 untuk kos kuarantin wajib 14 hari di stesen kuarantin. Katanya, rakyat Malaysia perlu membayar maksimum RM2,100 daripada kos itu untuk caj bilik hotel dan makan 3 kali sehari. Manakala bakinya RM2,600 untuk kos lain akan ditanggung kerajaan. Beliau berkata 1,631 individu pulang ke tanah air dan ditempatkan di 9 stesen kuarantin di Kuala Lumpur
Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Johor sejak peraturan baru itu dikuatkuasakan 24 Julai hingga semalam. Katanya mereka pulang dari 22 negara iaitu Filipina, Thailand, Indonesia, Singapura, Vietnam, Brunei, Qatar, Pakistan, Arab Emirat Arab Bersatu, Jepun, Turki, Korea Selatan, Iran, Bangladesh, Taiwan, China, Britain, Belanda dan Australia. Harap tiada lagi kes gelang pink berkeliaran di restoran atau di tempat awam. Teruskan setia bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.